Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga Dr. Maizura binti Osman. Pada hari ini, kami kumpulan 1 daripada subjek JIX 1006 Pengajian Melayu dan Kemasyarakatan akan membentangkan tips menulis karangan. Kumpulan kami diketuai oleh saudari Syazmimi binti Syahri, kemudian dibantu oleh ahli kumpulannya iaitu Nurul Hazikah binti Muhammad Syahri, Nur Iwani Irdina binti Nurizan, Siti Nur Hayati binti Abdul Razak, Nurdini binti Muhammad Kamarudin dan juga saya sendiri Muhammad Zahiruddin Kuzaimi bin Barul Hisham. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, ingin saya memberikan pengenalan dan tips umum tentang apakah itu karangan. Yang pertama, untuk karangan dalam bahagian B kertas 1, terdapat 4 pilihan soalan yang akan diberikan dan calon dikehendaki memilih satu soalan sahaja. Yang kedua, calon dikehendaki menulis antara 350 hingga 500 patah perkataan untuk mendapat markah yang cemerlang. Jumlah markah untuk bahagian ini ialah 70 markah dan ianya merupakan nilai yang sangat besar bagi sesuatu kertas soalan. Masa yang dicadangkan ialah 1 jam 30 minit sahaja. Oleh itu, pelajar hendaklah bijak dan tidaklah terlalu leka dalam mengarang karangan sehingga terlebih masa. Didapati dalam peperiksaan subjek Bahasa Melayu, karangan ialah bahagian yang menyumbang kepada markah yang banyak. Oleh itu, pelajar sangatlah penting untuk menguasai dan mengskor pada bahagian ini. Didapati dalam peperiksaan subjek Bahasa Melayu, karangan ialah bahagian yang menyumbang kepada markah yang banyak. Oleh itu, sangatlah penting untuk pelajar skor dan menguasai pada bahagian ini. Berikut merupakan antara tips menulis karangan. Yang pertama, setiap pelajar dan kita sendiri hendaklah memahami kehendak soalan dengan cara membaca soalan dengan teliti. Pelajar perlulah mengambil sedikit masa dan tidak terburu-buru dengan membaca soalan agar dapat mengenal pasti kriteria yang sebenar yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Seterusnya, pelajar hendaklah memilih soalan yang difahami kerana ianya terdapat 3 soalan. Para pelajar hendaklah memilih soalan yang betul-betul dapat difahami dengan baik dan dekat dengan dirinya agar mudah untuk mengeluarkan isi dan juga contoh yang baik. Akhir sekali, pelajar hendaklah memahami dengan betul soalan yang ditugaskan. Hal ini demikian kerana pelajar dapat mengelakkan daripada terkeluar daripada tajuk yang telah ditetapkan dan juga dapat memberikan contoh yang bertepatan dan juga isi yang baik. Tips penulisan karangan. Berdasarkan gambar di atas, dapatlah kita melihat figura seorang manusia yang mana terdapat kepala, badan dan juga kaki. Berdasarkan gambar tersebut, dapatlah disimpulkan bahawa manusia yang sempurna ialah manusia yang mempunyai fizikal lengkap iaitu mempunyai kepala, badan dan kaki. Begitu juga dengan karangan. Karangan yang lengkap mempunyai pendahuluan, isi dan juga penutup. Oleh itu, para pelajar hendaklah memastikan terlebih dahulu adakah karangannya lengkap dan mempunyai kepala, badan dan kakinya yang tersendiri. Hal ini untuk mengelakkan pelajar daripada tersalah format dan akan menyebabkan markah mereka kurang dengan sangat banyak. Baiklah, kemudian kita pergi kepada pendahuluan. Pendahuluan yang dibuat mestilah dikaitkan dengan isu semasa supaya ayat menjadi lebih gramatis. Hal ini demikian kerana dengan mengaitkan isu semasa, karangan akan menjadi lebih segar dan dilihat sangat relevan dengan situasi masa kini. Hal ini juga akan dapat menarik perhatian yang membaca, terutamanya penanda kertas soalan. Yang kedua, meletakkan ayat persoalan, penanda wacana dan peribahasa yang berkaitan. Dengan meletakkan ayat persoalan,
Hal ini akan dapat menaikkan semangat pembaca untuk mengetahui apakah isi daripada karangan tersebut. Akhir sekali, pada ayat kesimpulan, pelajar hendaklah menjawab soalan tugasan. Hal ini demikian kerana ia akan dapat memberikan gambaran dan mengelakkan daripada pelajar terpesong lebih jauh dalam memberikan penerangan pada pendahuluan. Berikut merupakan contoh pendahuluan. Kebelakangan ini, kes rasuah semakin bertambah dan nampaknya sukar dibanteras kerana melibatkan pegawai kerajaan dan swasta, ahli politik dan orang awam. Berdasarkan ayat tersebut, ianya merupakan isu semasa yang relevan dengan kehendak soalan. Kemudian, keadaan ini membimbangkan kita kerana jika dibiarkan, sudah tentu perkara ini akan menjadi seperti api di dalam sekam. Ayat tersebut merupakan ayat sokongan disertai dengan peribahasa yang diletakkan bagi menarik lagi perhatian orang yang membaca. Fenomena ini sekaligus akan melahirkan masyarakat yang tiada integriti. Contohnya, jika seseorang pegawai menawarkan rasuah untuk menutup kesalahan dirinya daripada landasan undang-undang, jelaslah betapa rendahnya akhlak dan maruah dirinya. Ayat tersebut merupakan antara contoh bagi ayat topik yang pertama. Oleh itu, semua pihak harus berusaha untuk membanteras gejala rasuah agar masyarakat Malaysia yang amanah dan berintegriti dapat dilahirkan. Hal ini perlu dititikberatkan kerana rasuah perlu dibanteras dari awal, iaitu mencegah lebih baik daripada mengubati sesuatu penyakit. Ayat yang terakhir tadi merupakan ayat kesimpulan bagi menyimpulkan kembali topik pada tajuk pendahuluan.